Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Terkuasa Masjid Al-Muqarrabin Bohok Empiang, Kangah Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan pada pagi ini, dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat kita sambung kuliah mingguan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, hari ini 8 Mac bersamaan dengan 24 Rejab. Itu hari ini tuan, saya pun sekejap lagi ada program iaitu temu duga untuk temu sekolah tahfiz model ulul albab di Agama Arab. Jadi tahun ni tuan-tuan dia PKP lain sikit. Awal hari tu ni sekolah kelas aliran agama. Lepas tu hari ni 2-3 hari ini pemilihan ke sekolah asrama penuh, awal asrama lah untuk tahfiz. Nanti pula keluar pula sekolah agama perempuan. Kalau zaman dulu ni sekolah agama Arau kita bagi dulu, sekolah agama perempuan bagi, baru kita bagi sekolah-sekolah kelas KA, aliran agama khas ni. Jadi lah ni beza tuan. Jadi ni sikit lah, jadi serabut sikit lah. Lagi yang budak yang mana kita perdebatan awal nak kena pergi panggil pula ke sekolah yang ni pula tadi, tak apalah, nombor baru tuan. Okey, pada hari ini kita tengok berkaitan dengan larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Cerita hari ni macam mana kita masjid ni kan, kubur ni kita buat sebagai masjid. Cerita dia kubur, masjid. Tapi ni terbalik pula. Kuburan ni kita jadikan masjid. Macam mana? Kita dah buat tak lah ni? Ke dulu saja ke macam mana? Kita kena tengok balik apakah dalil. Tak boleh pula apakah dalil yang Nabi larang, Allah larang tentang perbuatan ni tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang membahagiakan orang lain. Dulu saya pernah sentuh, cuma nak ulang kaji balik macam mana kata membahagiakan orang lain ni tuan-tuan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik. Membuat orang lain bahagia. Coba bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit utang, membuat orang lain bahagia. Keutamaannya itu lebih baik dari melakukan ibadah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Dalil tuan kita jumpa sekali lagi. Itu Nabi kata kalau kita tolong orang, bagi orang makan kan, ada orang susah, kita tolong dia, kemudian ada orang yang minta hutang, kita bagi hutang, tak apa kita belanja turis sebagainya, itu lebih Nabi suka daripada iktikaf di masjid Nabi. Kita belajar dah itu ni. Satu solat di masjid Nabi 1000 kali ganda solat di masjid kita. Subuh tadi kita buat di masjid Nabi sekali, kita di masjid kita ni 1000 kali subuh. Baru nak sama satu solat di masjid Nabi. Bayangkan kalau 30 hari tuan, satu hari wajib saja 5 kali 30, berapa banyak pahala kita dapat tuan. Tu tak kira lagi pahala bangun malam, solat tahajud kan, solat duha, witir sebagainya. Jadi banyaknya pahala iktikaf ni. Tapi kalau kita tolong orang ni, lagi Nabi suka lagi daripada perbuatan kita iktikaf di masjid Nabi. Nampak kata pahala tu berlipat-lipat kali ganda. Sungguh ini adalah amalan yang mulia. Keutamaan orang yang memberi kebahagiaan pada orang lain. Sebab apa Nabi kata gitu? Kalau kita semayang, kita puasa, kita zakat apa semua, mereka kita saja, kepentingan peribadi kita buat, kita boleh. Tapi kalau kita tolong orang tuan, kita membahagiakan orang, kita menyukakan orang, kita memudahkan orang. Itu agama. Sebab apa? Bagusnya dia ni rajin pergi masjid, kena beri pembantu tolong kan, rajin pergi buat kebaikan, tapi kat keliling dia pun dia ambil bab. Jadi dia tu jadi mudah. Ada kehadiran dia tu membawa rahmat pada orang tuan. Orang boleh rasa, boleh tumpang. Ni tak, pergi masjid bagus, tapi bila jumpa tak pernah bagi salam pun. Pergi masjid bagus, tapi jegi pula, tak pernah main tolong kenduri apa pun. Nampak contoh lah tuan. Kita ni kena tengok balik, kita ni macam mana lah ni, yang A ke, yang B ke yang C ke dan sebagainya. Mengangkat kesulitan dari orang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Riwayat Muslim. Macam mana Nabi Allah tolong kita? Kena buat ini tu. Kena sentiasa tolong orang, bawa orang Allah tolong kita. Kalau nak tolong orang berkedekut, bahasa kedekut baik, berkira, mana mungkin Allah nak tolong kita. Jadi pertama sekali nak bagi Allah sentiasa tolong kita, kena sentiasa tolong orang. Kalau kita jangan-jangan tolong orang, mana kata jangan-janganlah Allah tolong kita. Kalau tak pernah tolong orang langsung, lagilah tuan-tuan. Jadi cerita dia kena rajin tolong orang, bahawa Allah pun rajin tolong kita, hamba dia tuan-tuan. Jadi balik pada apa yang Nabi kata. Di riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita sentiasa tolong hajat orang, Allah akan tolong hajat kita. Cuma tengoklah, tengok setengah orang ni pantang orang minta tolong tak sanggup. Tapi bila tanya diri kita, kita pun tak lepas, keluarga pun tak bantu. Terbalik itu. Cerita dia, tengok balik kita, keluarga kita, masyarakat kita, dia kena seimbang tuan. Bukan kata sebelah pihak saja, dia mesti menyeluruh tuan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan Al-Albani. Kalau tolong orang ni, tak berkata baik ditolong orang tuan. Cuma tengok balik lah. Tengok dia ni duk rajin tolong orang, tapi ada beradik dia, jiran dia, anak dia pun, keluarga dia tak tengok pun. Ada orang begitu juga. Kawan-kawan tu dia baik tak sangka. Dan keluarga kan, nak ajak keluar makan pun tak kan, dan dari berapa dengan kawan-kawan pantang ajak keluar, tak kontisan. Contoh, kalau tengok balik tuan kita macam mana Allah ni. Jadi kalau tengok balik Islam ni bukan tengok kata satu juzuk, dua juzuk, satu bahagian, dua bahagian. Kita tengok semua keseluruhan itu Islam. Kita kena tengok balik tuan. Lihatlah saudaraku, bagaimana sampai membahagiakan orang lain dan melepaskan kesulitan mereka lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan pada murid-muridnya tersebut, hampirilah Thabit Al-Banani, bahwa dia bersama kalian. Ketika Thabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Hasan Al-Basri ni dia ada anak murid dia, crowd dia, kemudian dia ajak anak buah dia tu pergi tolong orang. Kemudian dia kenal seorang ni, Thabit ni, pergi ajak jumpa Thabit, ajak dia pergi sama tolong orang. Bila sahabat-sahabat pergi jumpa Thabit, apa dia kata? Aku ni tengah iktikaf, minta maaf lah, aku tak boleh join hampa, tak boleh ikut hampa. Itu kata sahabat tadi tuan. Sedang iktikaf, murid-muridnya lantas kembali mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Lantas mereka mengabarinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai A'mashi, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Lalu mereka pun kembali kepada Thabit dan berkata seperti itu. Thabit pun meninggalkan i'tikaf dan mengikuti murid-murid Al-Hasan Al-Basri untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Rajinlah membuat orang lain bahagia. Kalau ikut dia tadi pun, apa salah? Apa Thabit tadi? Dia i'tikaf, pergi kat dia lah, dia duduk iktikaf kat masjid, dia kacau dia, pergi kacau orang lain lagi no, duduk lepak tepi jalan, kedai kopi ke, duduk rumah, duduk rehat kan, dia pun buat apa pun, ajak dia pun gotong royong ke, tolong orang ke, contoh dok tuan nampak tadi. Kalau kita tolong orang tuan, lebih baik haji kepada haji, selepas haji, nampak kata pahala itu berlipat kali ganda. Kalau dia iktikaf seorang-seorang dia dengan Allah saja. Kalau tolong orang tuan, dia dengan hablum minallah, dengan Allah sebagainya. Kemudian orang nampak pula Islam itu cantik, elok, dan orang akan tertarik dengan kita nanti. Kenal Islam, main Islam, ramai-ramai berbondong-bondong. Kalau kita di masjid saja, tak ajak orang, tak bergaul, mana mungkin Islam itu akan berkembang. Islam berkembang dengan apa? Dengan orang tengok kita, akhlak kita. Tak ajak orang masjid pun tak apa. Oh bagus tengok dia ni, lapang, seronok tengok. Lama-lama tuan, rak, pelan-pelan. Tambah kita ajak pula, lagilah tuan-tuan. Nampak kan tuan-tuan? Kita kena berubah dulu. Dengan perubahan di kita tu, orang akan tengok, orang nampak. Ni mulut kata lain, tengok aku, tapi buat lagu lain. Tak jadi berapa ramai orang kita ni cakap tak serupa bikin tuan-tuan. Dan bantulah kesusahan mereka. Hanya Allah yang memberi taufik.
Okey, ini tentang bahagiakan orang. Jadi cerita lepas ni tuan, ada kemudahan, ada peluang, kita tolong orang. Cuma tengok balik lah. Kalau kita, diri kita pun tak tolong dulu, mana mungkin nak tolong orang. Okey, tajuk minggu lepas untuk kita ingat balik, iaitu ulang kaji berbaring tidur terlentang. Macam mana ni yang Nabi larang dalam masjid ni, macam mana? Kita bincang balik. Itu ada satu dalil tuan-tuan, hadis Muslim. Jangan sesekali salah seorang di antara kalian, jangan antara kita ni, berbaring lalu menaruh salah satu kakinya dia di atas yang lain. Macam mana? Tuan-tuan tidur, kaki kiri buh kaki kanan, ada silang. Kaki kanan buh kaki kiri, mana-mana satu lah. Jadi cara ni Nabi larang. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Jangan sesekali salah seorang di antara kalian berbaring tidur, iaitu menaruh salah satu kaki di atas yang lain. Dia buh lagu tu ke, dia buh lagu tu ke. Jadi dalil ni Nabi larang. Tu yang pertama. Kita bincang hari tu ni. Kita pergi dalil yang kedua pula, bahawa dia pernah melihat Rasulullah SAW, sahabat ni bertengok Nabi SAW tidur terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Hadis Bukhari. Tadi Muslim kuat juga, Bukhari pun sama-sama kuat. Mana satu betul, mana satu salah? Dua-dua betul. Cerita dia, ada ketikanya Nabi larang dua-dua ni. Ada ketikanya Nabi sendiri buat. Macam mana nak faham? Jadi sahabat-sahabat apa tu, para muhadisin kata, mungkin time tu Nabi takut aurat dia terselak, dia selip kaki dia, tak bagi orang nampak. Daripada jauh tu, macam kita lah, tidur pakai kain belekat. Tengok ujung tu dia terbuka habis gua tu. Kan? Main berani, ni. Kita pakai jubah. Kita kepik tu. Kan? Tak bagi apa tu, tutup aurat kita, tuan-tuan. Tu dalil dia. Nampak kata, adakah larang salat Fatih? Tak juga, timbang tarah. Kena beradab lah. Jadi cerita dia, kalau keperluan, kalau kita pakai sawai selok kita ni, bahasa Melayu kita ni, kan, tak ada masalah. Tindih pun tak apa, tak tindih pun tak apa, dia tak kacau. Kalau pakai kain belekat, pakai jubah, kita perlu tutup. Kau lagi main angin kipas selok ke angin timur ni, kita tak tahu. Tidak tu terlupa habis dah. Terangkat habis aurat, tuan. Tu cerita dia. Jadi dalil ni ada Nabi larang, ada Nabi sendiri buat. Nampak tak? Jadi cerita dia, dua-dua ni boleh dilakukan. Cuma ada orang tanya pula, ustaz, nak tidur dalam masjid, kaki talar kiblat ke talar belah mana? Bila cari balik dalil, tak jumpa. Kata larangan tak boleh tidur kaki menghadap kiblat, tak jumpa. Ini cerita dia macam mana? Boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kalau tengok balik, ada dah kiblat belah sana, tak payahlah tidur talar belah kiblat. Belah kiri ke, belah mentenaik ke, mengulu ke, kan? Itu dan tu cara menyatuh ke dan sebagainya. Tu cara dia. Jadi kuku kita dah ramai, terlupa ni. Dalam bab tu tak ada dosa, kata menghadap kiblat pun benar. Di dalam bab ni pun kena balik, apakah dalil? Kena larangan, apa dalil dia? Kalau tak boleh, apa dia? Sebab tu ulama-ulama bincang, wadak di masjid, timbang tarah lah, bukan tidur di rumah. Di masjid, nama apa masjid? Jadi ramai orang di masjid tu. Jadi ada orang lalang, ada nak solat, ada yang nak zikir, nak itikaf sebenarnya, kita tak mau mengganggu kan orang yang lain sama. Okey, tajuk kita hari ni, tuan-tuan, berkaitan dengan bab masjid, iaitu larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Macam mana cerita hari ni kubur buat jadi masjid? Macam mana? Kita pergi lagi, tuan-tuan. Masjid ni macam mana? Masjid adalah bahagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dalam banyak tempat ni, tempat mana yang Allah sayang, Allah suka, masjid dia. Kalau kita tak mana? Pantang cuti Cameron Highland. Tak mana cuti ni? Pergi Switzerland. Tak mana ni? Pergi macam-macam lah kita. Tempat nak berjalan, tempat yang kita suka. Ada air terjun, ada tasik, ada kolam, ada laut, damai sebenarnya. Itu tempat yang kita seronok. Tapi Allah ni dalam bumi ni, tak mana tempat Allah sayang, rumah-rumah dia, tuan. Itu masjid, tuan. Apa dalilnya? Ahabbu biladi ilallah, yang paling Allah cintai daripada bahagian-bahagian kota ni, itu masajiduha, itu masjid-masjid dia. Dan yang paling Allah benci pula daripada bahagian-bahagian kota ni adalah pasar-pasarnya. Ada dua tempat. Allah paling suka masjid-masjid dia. Paling Allah tak suka, benci pasar-pasar. Ustaz, macam mana ni? Ustaz lagi nak beli ayam, nak beli daging. Tak boleh pergi market lah. Tak boleh pergi Ten, tak boleh pergi The Store, tak boleh pergi Giant. Tak, bukan lagu tu cerita dia. Kalau tuan-tuan tengok ni, tempat yang Allah sayang, masjid-masjid dia. Tempat yang Allah benci ni, pasar-pasar dia. Benci macam mana? Bukan tak boleh pergi terus. Kalau nak pergi beli barang, pergilah beli barang, habis beli, balik. Bukan pergi duduk lama, tuan. Ni kita orang, pergi mana ni? Lawatan, nak Kuala Lumpur. Hari lah ni kita pergi Sogo, nak pergi Jalan Tar, beli
baju raya. Lepas tu PP kita berhenti 3 jam lah. Hari naik bas balik. Berhenti pukul 3 petang. Pukul 6 naik bas balik. Lah pukul 5 dah baru pergi 3 kedai. Kan contoh. Coba kali. Kalau duduk dalam masjid, ustaz, lah pukul 7 ni kejar ni. Bila nak berhenti ni ustaz oi? Baru 15 minit pula. Tak sanggup kacau dah. Tak boleh hidup dah. Cuba rasa kalang kabut, rasa nak pergi buat kerja macam-macam. Jadi kalau kita pergi pasar raya, kali tengok yang tu, tengok yang ni. Sebab tuan-tuan kena berhati-hati. Kita bukan kata tak boleh pergi terus, boleh. Tapi nampak kata kalau pergi pasar raya ni macam-macam. Ada tipu daya dia, harga barang sekilo dia jual dia kurang jadi 950 gram. Lagi harga tu dia bayar ni kata barang elok tapi dia tipu. Jadi macam-macam berlaku di pasar-pasar ni. Aurat lelaki perempuan belaga dan mata-mata sebagainya. Jadi sebab tu Allah benci di pasar-pasar raya ni ataupun pasar-pasar ni ataupun jual beli ni. Cuma kalau kita nak pergi beli, ya boleh. Tapi kita percepatkan urusan selesai. Jadi juga kata tak boleh terus. Hadis Muslim. Okey, larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita pergi tadi masjid Allah cinta. Dan dalil yang kedua ni, macam mana Nabi larang, Allah larang pula. Terdahulu ni orang Yahudi, orang Nasrani, apa dia? Mati saja ulama mereka, nabi-nabi mereka, dia akan bina kuil di atas tu ataupun gereja di atas tu, rumah ibadah. Buktinya apa? Kita balik buka catatan putih. Cerita Leonardo da Vinci, National Treasure lah contoh-contohnya kan. Dia pergi kat gereja ni, bawah gereja tu ada kubur-kubur ataupun makam-makam wali-wali mereka ataupun orang soleh-soleh mereka. Yahudi pun sama, Kristian pun sama kan. Jadi mati saja orang soleh, dia tanam di bawah tu, dia buat kubur, dia buat binaan gereja di atas ataupun kuil di atas. Ada tuan. Jadi Nabi kata tu, kita tengok hal ni, memang itu yang berlaku. Jadi Nabi tak mau dia meninggal nanti hampa jadikan kubur dia sebagai tempat ibadah. Sebab tu masjid Nabi tuan, masjid Nabi. Tepi tu rumah Aisyah, rumah isteri dia. Kebetulan Nabi meninggal di dalam rumah Aisyah tu. Jadi mana Nabi meninggal akan disimpan di situ, dikebumikan di situ. Nabi buat dalam masjid tak? Masjid Nabi tengah-tengah tu, tepi itu rumah di Sidang Aisyah. Cuma bila mai zaman lah ni dah berkembang, Islam luas sekali, orang pergi umrah pun berjuta-juta. Sebab tu masjid Nabi pun diperbesar. Jadi rumah isteri Nabi Aisyah tu pun termasuk dalam kawasan masjid lah ni. Jadi tu cerita dia. Korang kata, hampa kata dalil ni Nabi tak bagi buat kubur sebagai masjid. Ni hampa pun sama juga. Tak, bukan. Kita bukan sama dengan mereka. Asalnya kita, masjid tu asing, kubur tu asing. Lepas tu, bila dah besar, itu jadi, kubur pun jadi dalam kawasan masjid. Dia punya luas tu. Hujung sana kubur Baqi'. Kau tahu perasan. Raudah Nabi tu, tepi tu kubur makam Nabi. Hujung sana, tempat. Kubur-kubur Baqi'. Hadis Bukhari dan Muslim. Ni dalil dia tuan-tuan. Okey, contoh cara orang Yahudi puja kubur sama golongan kuburan. Macam mana tuan? Ni saya ambil daripada internet ni, orang Yahudi di Israel tuan. Ni tuan, ni ibadah mereka. Dia punya kuil-kuil Yahudi. Salmon Temple apa semua tu nama-nama salah satu nama-nama depa lah. Ni Israel bahasa mereka. Iaitu bahasa Ibrani tuan. Tu hak tadi tu. Faham ni pola tu. Ni dalam kuil mereka ni. Tempat ibadah orang Yahudi tuan. Tuan. Ni daripada tempat depa tu. Ni apa ni? Wallahu a'lam, nak macam kubur orang apa tu. Juga binaan sebagainya. Ni ibadah kaum mereka tuan. Nampak tu saya patah balik gambar ni. Ni makam antara wali-wali mereka. Nampak ada rombongan Ahad, ni makam wali mereka. Macam tu lah. Dalam tempat mereka ibadah tu ada makam-makam nabi-nabi mereka ataupun wali-wali mereka. Nabi tak mau kita tiru macam mereka ni. Tempat ibadah, tempat semayang ni ada kubur-kuburan. Bawah tu ada, tepi sebagainya. Tu tuan perasan di Perlis kita pun dulu mungkin masjid lama, depan tu ada kubur lama. Lah ni kalau nak buat kubur pun dibuat lain. Kubur tak lain, masjid tak tu. Ada wakaf lain. Cuma yang mana yang dah ada dah tu kekalkan, tapi dia tak tambah baru dah. Ada orang baru meninggal, dia tak buat dah tu dah. Dia pergi tempat lain dah. Itu tuan. Di Penang, di Kedah, sebenarnya kubur-kubur masjid-masjid lama tu banyak tuan.
Di Penang ni isu dia tempat tu terhad. Walaupun samalah depa buat tempat-tempat lain tuan sebenarnya tuan. Jadi itu larangan dia tadi. Okey, ni di kuih-kuih Yahudi tuan. Okey, kita pergi lagi tuan. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ni dalil yang tunjuk kita hari ni. Jangan kita tiru Yahudi dan Nasrani macam mana mereka jadikan kuburan para nabi mereka, wali mereka sebagai masjid. Kita tak mau tempat ibadah kita, di situlah kubur, di situ semuanya tuan. Contoh tuan, gambar ni. Solat dan puja kubur di Riyadh. Di Indonesia tuan, gambar. Okey, makam Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin tak salah apa tuan. Dia mungkin orang ulama hebat sebenarnya, tapi kita yang hidup ni duk pergi kubur dia, duk pergi puja, duk pergi minta ayat penawar hati, duk pergi minta apa ubat, duk pergi minta. Nampak tuan? Tu dia bawa apa ayat ke, bawa benda-benda apa, bagi sedekah apa, hajat-hajat, nampak? Tu tuan, tu. Makan duit tuan. Di mana duit ni tuan? Takkan Burhanuddin arwah nak pakai. Orang hidup ni mempergunakan apa tu? Kubur-kubur yang ada ni income depa tuan. Nampak tuan? Ayat penawar hati, nak perisa-perisa ni penuh tuan. Nampak tuan? Ini yang berlaku di luar negara sana. Ini baru satu negara. Negara lain pun ada, masih ada. Kita di Malaysia pun tak sampai tahap ni. Tapi kalau tak benterah, lagu ni lah kita akan buat nanti. Dia soleh, betul. Bila orang soleh ni, kita boleh panjangkan doa. Tolong doa Ustaz Tuan Guru, anak saya ni nak minta apa-apa ke apa ni. Masa hidup boleh. Tapi bila meninggal, dia sendiri pun perlukan amal soleh dia. Sedekah dia dulu ni, ilmu yang manfaat, doa anak soleh dia, pergi ke dia, itu dia perlukan. Tengok kita minta dekat dia pula, bercanggah dengan dalil-dalil yang Allah atau Nabi beritahu kepada kita tuan. Jadi benda ni tak clear tuan. Kita pergi lagi tuan. Diriwayatkan pula daripada Aisyah dan Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW sakaratul maut, Nabi nak meninggal ni, nama sakarat, beliau mengenakan kain menutup wajah beliau. Nabi nak meninggal, Nabi kelumbur muka dia. Maka apabila beliau badan panas, kerana kain menutup itu, beliau buka wajah dia tadi. Lalu beliau berkata dalam kondisi demikian, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nampak? Nabi larang, jangan hampa jadikan kubur aku macam masjid juga. Macam mana orang Yahudi ataupun Nasrani buat pada nabi-nabi mereka. Rasulullah SAW telah memperingatkan apa yang mereka perbuatkan. Nabi nak meninggal ni, dia pesan, jangan hampa jadikan kuburan para wali ataupun para nabi macam mana orang Nasrani ataupun Yahudi. Dia takut-takut nanti meninggal saja nabi, nanti hampa buat macam mana orang Yahudi ataupun Nasrani. Nabi pesan lagi tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau tak penting tuan, Nabi tak akan sebut benda demikian. Ni bila dalam hujung-hujung nama Nabi tuan. Contoh tuan gambar tadi. Nampak tuan? Tadi Syekh Burhanuddin tadi. Nampak? Di bawah binaan tuan, tu dia. Besar tuan. Sebab tu Nabi larang buat binaan di kuburan. Nampak tuan? Gubuk tadi. Tadi di dalam, seperti di luar tuan. Apa berlaku tuan? Tuan. Apa dia buat ni tuan? Semayang berjemaah. Orang perempuan 2-3 sah, lelaki 2-3 sah. 1 sah 2 sah. Nak kata apa tuan? Ustaz, dia pun semayang sunat. Sunat apa semayang tu? Sunat duha sebagainya, sunat hajat ke sunat apa? Nak semayang sunat ke apa? Silakan, sunnah Nabi. Tapi tempat tu bukan tu. Baru tak faham. Islam kan larang nak buat sunat. Silalah. Kan nak buat duha 2 rakaat kita belajar hari tu, 4 Nabi rajin buat, dan Aisyah kata tambah berapa rakaat yang kita suka, disuka, silakan. Tapi tempat tu Nabi larang dah. Jangan jadi kuburan ni sebagai masjid. Nampak tuan? Sebab tu tuan, takkan tak boleh ustaz, semua tak boleh. Bukan kita tak bagi tak boleh. Kalau boleh kita bagi boleh semua lah. Tapi Nabi larang tuan. Sebab tuan, bila jadi aku ni, dia pesta tuan. Ni tak pergi luar lagi. Luar kubur sana jual soto lah, lontong lah, macam-macam, sate lah, macam-macam. Jadi pesta tuan. Itu yang tengok balik. Sebab ibadah ni mesti tengok contoh Nabi. Dia bukan main reka-reka tuan. Sebab tu ibadah sesuai, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu seperti mana aku semayang. Macam mana Nabi takbir, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi larang, macam mana Nabi suruh, sebagainya. Jelas satu. Kita bukan jadi agama yang larang-larang semua. Tak, kalau ada ya silakan buat. Tapi ada tempat yang larang, kita kena tengok balik, terujuk balik pada Nabi tuan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu
Sesungguhnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua orang ni mereka telah pergi ke di Habasyah tuan, iaitu di sana ada banyak gereja. Kemudian di tepi sana dia kagum dia berkata, oh di sana tengok gereja ni, dia kata ada kebaikan, nampak gambar-gambar di dalam dia, diceritakan Nabi. Siapa dia? Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Kemudian apa Nabi kata? Mereka itu adalah satu kaum apabila salah satu dah clear. Tapi kalau tengok tu, oh baguslah, cantik, kita pun kenal siapa dia, Nabi Isa contohnya. Kalau tengok, tuan tengok balik, Nabi Isa di gereja orang putih UK, muka lain. Mai pula gereja di Malaysia, muka lain pula. Pi India pula, muka lain. Pi China pula, muka lain. Tadi putih-putih sikit patung dia, mai part ni patung kelam sikit. Adakah Nabi Isa tu ada kala-kala banyak? Oh ni mai sepek pula kah? Ni mai tahu bulat pula. Kacau tuan. Sebab tu tak clear pula ni. Kalau betul Nabi Isa tu satu, mesti semua standard. Kata Nabi Isa, semua patung yang tu pula. Contohnya, bila tuan faham. Jadi cerita dia tak clear pula ni. Sebab tu tuan, kita tengok boleh. Sebab tu agama Kristian ni dimanipulate bagi padi-padi mereka, ahli-ahli gereja mereka, rahib-rahib mereka tuan. Sebab tu mereka ni sesat. Orang Yahudi pula dia tahu kebenaran, tapi mereka zalim, dia tak mau ikut Islam kita. Contoh tuan, ni tarikat melampau. Orang tengok ni, ada gambar, ada bunga, ada macam-macam ni diletak di kubur. Siapa dia ni? Orang Islam kita tuan. Ni golongan-golongan habaib. Ada tarikat yang bagus, tapi kebanyakan yang ada lah ni tak clear tuan. Dia nampak benda tu tak jelas. Nampak tuan, ni yang berlaku tuan. Kalau kita tengok balik, yang gantung gambar, yang gantung bunga-bunga ni, siapa masyarakat mana majoriti tuan? Siapa yang buat tuan? Macam gambar ni tuan. Saya cepat sini tuan. Ni agama mana yang buat? Dia boh atau kong lepas dia boh apa gambar yang mati, dia boh bunga-bunga. Ni tak apalah bibikan depa. Ini agama mereka, silakan bagi depa. Lakum dinukum waliyadin. Depa agama depa, biar depa. Itu. Tapi saya cepat sikit. Nampak ni, ni agama lain ni. Nampak mati depa, boh bunga, boh gambar sebagainya. Kan? Tapi nampak, ni Syiah dan Ayatullah mereka mati sama juga. Boh gambar, boh bunga sebagainya. Jadi Syiah ni agama macam depa juga. Apa tu? Siap sujud lagi di apa tu wali-wali mereka ni yang mati ni, nampak betapa taksubnya mereka. Sebetulnya kita tengok balik agama Islam kita, agama yang macam mana Nabi ajar. Nabi pun tak suruh sembah kubur dia. Tak ada orang semayang kiblat sana pergi kubur Nabi. Tak ada, semua pergi arah kiblat tuan. Nampak tuan, secepat tuan. Ni habib mereka meninggal, orang soleh mereka ni, buah bunga, buah batu nisan tu, buah gambar. Siapa turun siapa? Agama Hindu lebih lama daripada kita tuan. Agama Buddha ni kita di bawah 1400 tahun lepas. Kita tiru siapa tuan? Kita tiru depa. Nampak tak? Sebetulnya kan? Agama Islam bukan agama tiru-miru. Dia ada acuan dia, dia ada dalil dia, dia ada hujah dia, ada wahyu dia daripada Allah Ta'ala tuan. Sebab tuan, takkan tak boleh, semua tak boleh. Kalau boleh tuan, kita bagi semua tuan. Jadi kena berhati-hati tuan. Okey, Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah SAW telah ni nak beritahu masa awal Islam. Dan awal Islam tu, kalau orang perempuan pergi ziarah kubur, dia akan kriau, dia akan menangis, akan tarik rambut, akan ketuk badan, dia tak boleh terima dengan kenyataan. Itu yang berlaku masa awal. Tapi dah lama Islam dah berkembang, dah ni dah kuat akidah dia, Nabi habaq balik, ziarahlah kubur. Kerana kubur ni mengingatkan kematian. Jadi kita boleh ziarah kubur. Cuma kita pula ziarah kubur, kita menghadkan waktu. Bila ni? Hari raya pertama, raya puasa, raya haji, hari-hari yang besar. Dan kan hari itu hari gembira. Nabi tak habaq pun berziarah kubur lepas mayang raya sebenarnya. Cerita dia, kubur ni bila? Malam pun boleh ziarah tuan. Aisyah kata, aku bangun malam cari Nabi. Tak ada. Rupanya bila tengok di luar, di kubur rumah Nabi itu, dia ada kebakiat di tepi tu, Nabi berada di kubur bakiat. Dia merenungkan tentang kematian, muhasabah diri tuan. Nabi kata, kita ni kalau ikut ni, malam pun berziarah kubur. Pak Mat berziarah kubur malam-malam ni pasal apa tak? Pergi menurun apa? Kita kata lagu tu. Sebab apa? Kita menghadkan ziarah kubur ni hari raya saja, siang saja. Sebenarnya pagi, petang, siang, malam pun boleh. Kubur ni pula bersih, tak kotor. Jalan kaki tu buang kasut. Nabi kata bila masuk kosong kubur, buang kasut kalian. Nampak tak? Tapi kita nak buat lagu tu, dua keman dia lah, dengan paku lah, dengan reba lah. Nampak beza. Ikut sunnah Nabi, clear satu-satu. Sebab kubur ni rumah kita.
Duduk di dunia ni 70 tahun. Tu rumah kita, bersih tak sangka. Duduk kubur nanti tak tahu berapa ribu tahun tuan. Kiamat ke depan mungkin 1000 tahun lagi. Bayangkan tuan. Sebab tu kita bersihkan kubur hari-hari bagi clear tuan. Itu sepatutnya. Sebab rumah apa? Rumah sementara kita, ikut sunnah Nabi tuan. Okey, sikit tuan. Nabi larang tadi, jangan buah apa? Buah lampu di atas kuburan. Ada di luar negara tuan, dia buat apa? Dia buat lampu-lampu di kuburan. Buat lagu ni Nabi larang, tak ada kena-mengena pun. Dia kubur, kalau dia betul ni bercahaya apa semua, amalan soleh dia biarlah bercahaya. Kalau tak mayang apa ke amal, pilah cahaya LED atas pun sama tuan. Okey, ni bersama tuan, nampak? Yaman. Apa yang berlaku tuan? Balik kepada tu, mari kepada kau pula. Balik pada Yaman. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, yang mengaji mengikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ni di Kedah ni dia jemput mai dah Tok Syekh dia. Okey, bila Dr. Asim Mufti kita ni sebelum ni lama ya, gemak ni. Betul tak betul dia kata ni? Mesti cari di internet tuan dia. Rupanya mereka ada upacara hari tertentu, dia akan mai ramai-ramai bawa bendera panji semua, akan pi kubur Nabi Hud ni, dia akan pi tawaf tuan, dia akan pi minta apa doa, minta apa tu keberkatan sebenarnya. Nampak tuan? Ni di Yaman. Kau perasan tak? Di Yaman ni nampak orang pakai kain melekat banyak daripada pakai jubah. Sebab apa? Orang Asia kita banyak. Malaysia kita, Indonesia, Thailand, Kemboja. Orang Asia ni banyak pergi sana. Bahkan sampai orang Arab sendiri sana pun pakai kain melekat tuan. Ni tuan. Saya buka ni tuan. Ni. Tu, bawa gendang apa semua. Ni sampai di kubur. Dia beri salam tuan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ni macam-macam. Sekadar ibadah, salawat ke apa ke doa ya, tapi dia minta tolonglah sampai doa hajat kami orang mati tak ada tuan. Kita minta ud'uni astajib lakum, tak ada pakai perantaraan, tak ada pakai orang kedua ketiga. Dia mesti minta terus pada Allah. Itu yang Nabi ajar. Dia tak ada tawasul kepada orang lain tuan. Jadi kita tengok balik tuan, di benda ni tak clear tuan. Okey, saya sebab tuan, hukum solat kuburan tuan macam mana? Solat di kuburan hukumnya haram, tak boleh solat tadi. Bahkan sebagai ulama mengkategorikan dosa besar, tak boleh. Berarti ini boleh menghantar kepada perbuatan syirik dan tidak akan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan itulah yang agama larang tuan. Cuma cerita dia kuk-kuk lah, baru meninggal, anak ni balik daripada Kuala Lumpur PKP, ayah dia simpan pukul Zuhur tadi. Dia bawa balik sampai waktu asar. Macam mana? Dia boleh pergi di kuburan tu untuk solat jenazah ayah dia. Solat jenazah, ya boleh kalau baru. Dia kalau sampai sebulan, 2 bulan baru nak boleh balik mayang jenazah ayah dia, tak ada, Nabi tak ajar lagu tu. Solat jenazah, ya. Nak buat solat Zuhur, solat Maghrib kat atas kubur, tu Nabi larang. 100%. Faham tak? Jadi dia boleh mayang kat masjid, kat kubur ni. Solat jenazah kalau baru lagi, ya masih boleh lagi. Tapi kalau lama, tak dah tuan-tuan. Okey, contoh tuan gambar ni. Ni kubur wali mereka mati, dia pergi mamal tuan, ziarah. Ziarah kubur betul sunnah. Tapi berapa malah dibuat tuan? Bertentangan dengan sunnah Nabi. Saya cepat tuan. Kita ingat dia doa kan? Doa tak apalah. Tak doa silakan, tak ada masalah. Orang-orang separuh setan. Dia berapa kan? Wanita bukan mata nawi saya tak. Kalau ni dekat setan. Kalau kau pakai-pakai kayak Jibril. Dia bersembang orang mati. Kacau tuan. Sebab tu tuan, kalau tak perangi, geng-geng ni tuan, kalau kabut tuan. Apa ni ustaz? Apa tak boleh? Memang tak boleh tuan. Mana boleh? Dalil kata kita sembang orang mati. Nak doa, ya sunnah doa boleh. Tapi kalau sembang kan, dia pergi alam lain, dia tak boleh balik pergi alam kita. Kita pun tak boleh pergi alam barzakh tuan. Tunggu mati baru boleh tuan. Boleh nanggap juga wallet ni. Mobil habis dah banyak. Nampak? Jadi benda ni tak clear tuan. Kita pergi tuan. Janganlah duduk di atas kuburan. Nampak? Berapa ramai orang duduk tadi. Nampak tadi jangan duduk di atas kuburan dan jangan solat menghadapnya. Nabi pesan, hadis Muslim. Banyak dalil-dalil tuan yang kita duduk lah ni bercanggah macam mana yang Nabi ajar kita. Kalau pergi di belah India tuan, kiblat belah sana.
Setengah jemaah sembahyang kiblat, setengah lagi sembahyang ke arah wali mereka, kubur wali mereka. Kacau kan. Nampak? Kalau kita tak berterah benda ni, dia akan jadi meribak kan. Okey, last ni kan. Hisham Kabani, ni antara ajaran sesat yang mana Islam Malaysia kata sesat kan. Bukan pelih saja kata kan. Buka jakin tu carilah Hisham Kabani, semua ni tarikat Nasyabandiyah, ada keluarga mereka kan. Bukan Malaysia, bukan pelih kata Selangor, KL, Kedah, Melaka, dia persekutuan kata sesat. Bahkan apa mereka sesat tahun 2000 tuan. Tuan saya cepat ni kubur tuan bawah tanah. Tu pergi semayang dalam kubur tuan. Siap sujud lagi. Tu dia tuan. Takkan tak boleh ustaz, kubur wali soleh kita ni siapa? Dia kata siapa? Kita adalah kita. Dia adalah dia. Dia hamba Allah sama kita. Dia hidup dulu, ya dia mungkin soleh pada kita. Boleh ambil manfaat masa dia hidup. Doa dia, ilmu dia, ya. Mati saja dia, habis. Terputus dah amalan-amalan tuan. Nampak tuan. Okey, laksanakanlah sebahagian kalian solat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan kuburan. Nampak tuan. Dalil banyak Bukhari tuan. Di semua ni larang. Tuan, belah kali tuan. Tutup. Ni kubur wali-wali mereka, buah bunga sebagainya. Ishfa' lana ya habibana. Lu kena tuan. Saya tak pindah kan. Kita tengok tu nilai hari. Doa sunnah. Tapi kalau menyanyi apa ya Rasulullah. Mana ni? Sebab tu ibadah ni contoh Nabi satu. Sebab tu salawat perdana zaman dulu tuan 2-3-4 tahun lepas semua negeri boleh pergi. Boleh tak boleh. Kita bukan marah salawat tu, betul sunnah. Tapi bila buat majlis besar nak kena buat begitu, nak salawat dan depa ni pula bukan salawat sini di Malaysia. Di luar sana lebih daripada salawat amalan mereka. Ni nak tengok akidah tuan. Kita tidak mau kata bab ni budak ni akidah ni itu lebih nilai dia tuan. Jadi itu kita tengok balik tuan. Nampak tuan. Jadi timbang tara balik. Kita bukan tengok orang ni atas neraca tak suka daripada segi agama itu. Tapi kita iman itu aku dengan sunnah sama dah apa yang dibawa kan. Allah Allah. Jadi tuan faham no? Itulah yang berlaku di Malaysia kita ni. Dulu tuan keluar Ustaz bila jadi depa DP ni suaka utusan kata 2-3 hari tak boleh. Dulu ni kata apa haram tarikat ni. Ustaz okey pula. Sebab apa? Di belakang mereka tu ada orang yang hebat-hebat di atas sana. Dan mereka pula masuk pula di golongan-golongan istana yang menguatkan mereka tuan. Itu jadi itu bahayanya tuan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi agama kita ni ada penapih. Akuan kan as-sunnah itu yang membezakan kita tuan. Seperti kat ni. Contoh di minggu depan kita akan sambung tajuk baru tuan. Iaitu larangan keras meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Macam mana kita ni kalau boleh tak ada sakit apa kena main masjid. Kalau ada sakit demam ke apa ke uzur boleh tak ada masjid. Apakah dalil tajuk minggu depan tuan. Wallahu a'lam. Ada tuan nak tanya apa tuan untuk tajuk ni berkaitan dengan inilah iaitu kubur ni tak boleh jadi masjid. Tadi tempat ibadah kita kubur, masjid. Allah a'lam. Ya, sila. Ziarah mati. Sedekah. Okey. Macam mana tu? Okey, terima kasih. Jadi sahabat kita tanya, macam mana kita zaman kita lah ni, amalan kita lah. Pi kubur ni kita renjih ayak, apa tu wangian, kemudian boh daun sebenarnya. Kalau sekadar sebenarnya tak perlu kita boh daun tu wangian tu. Clear lah, habis simpan habis. Selesai. Itu saja. Boh tanda apa nak bagi beza. Kubur tu Nabi kata sejengkal ni bagi tinggi sikit. Macam apa tu bonggol unta. Kita ni kubur orang. Ni ada tanda. Tanda pula ada yang kata satu, ada kata dua. Tu khilaf juga tu. Boleh. Cuma nak buh ayak sebagainya, kalau sekadar nak bagi apa tu nak jirus sebagai apa, kalau kita panggil yang benda yang tak syirik dah, sekadar nak tuang ayak ni penghormatan lagu tu. Tapi itu pun tak jadi tak clear tu sebab kita pergi celok amalan-amalan Hindu, Buddha sebagainya, buah bunga sebagainya. Tu jadi cuma kalau sekadar kecil-kecilan biasa tu okey lagi lah. Kan? Ni ulama beza lah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cuma kalau nak keluar pada khilaf,
tak payah buat apa, selesai. Habis ni kita baca, kalau bahasa kita talqin lepas mayat, lepas jenazah. Talqin tu orang nak mati, la ilaha illallah, tu talqin. Lepas meninggal simpan semua, tu panggil tazkirah, tausiah nama dia, peringatan. Kepada siapa? Orang yang mai dengar tu, kawan kita, saudara kita, abang kita, keluarga kita ni dah pergi pada kita ni macam mana amal kita, bersedia tak kita, itu peringatan. Mesti tak bagi selalu, tak juga. Kalau hari tu ada 5 kematian, cukup sekali doa, kita beringat, kau lain tu kita simpan, habis. Doa kepada si mati. Doa pula macam mana? Masing-masing doa tuan. Itu sunnah yang sahih. Cuma mungkin lah ni, nak mengajak, orang tak tahu. Sekali dua boleh lah ngajak, lepas tu sengak. Tapi lah ni tak, jadi sentiasa kuat pula. Kita bincang hari tu ni, macam semayang lah. Nabi Imam Syafi'i kata, lepas semayang zikir. Lepas zikir tu, wirid tu, doa. Doa tu kan, kalau nak mengajak, kita kuat hari tu. Dah semua pandai, kita pelan kembali. Cuma kita lah tiap-tiap hari kuat. Tak tepat dengan Imam Syafi'i lah. Itu yang cerita dia. Cerita tadi tu dua keadaan. Jadi kalau sekadar biasa tu okey lagi lah. Tapi kalau kita nak clear, tak payah kita buat benda tu. Itu lebih jelas lah. Sebab apa? Dia makhilah nanti, ni zaman Nabi dulu ni dia buh apa tu pelepah kumar kan, apa tu Nabi lalu kat satu kubur tu, 2 kubur ni mereka diseksa, bukan 2 besar, satu kencing tak basuh, satu ni jalan menyebar fitnah. Dia buh pelepah kumar ni agar sepanjang pelepah ni ada di atas dia tak kering, lepas tu mengurangkan azab mereka dalam alam barzah. Selepas peristiwa tu sahabat tak buat pula. Kalau betul benda tu sunnah, mesti sahabat-sahabat jumpa kubur sahabat mereka ambil pelepah kumar, buh semua kubur. Tak berlaku kan. Nampak kan? Sunnah ya Nabi buat, tapi untuk tentu saja untuk beritahu kita, rupanya ada azab kubur ni. Orang faham dalil dia. Allah Alam. Samalah tadi buh renjih bunga tadi. Mungkin khilaf dia dah nak mandi ni buh kapur baru bagi wangi-wangian, kubur pun penghormatan terakhir keluarga tu juga hayak buah bunga untuk hari tu. Itu cuma sekali lagi tak dia main apa takkan hari ni saja beli bunga kat nak beli kat ni, hari-hari dia buh. Tu dah tiru agama Buddha pula, agama Kristian. Nampak tu natijah dia. Tengok balik apa cerita buat dia. Dan Allah Alam, agama Islam kita bukan agama yang cedok celup. Kita ada acuan kita, ada dia punya cara kita tuan. Allah Alam. Ada tuan tanya tuan? Ya, silakan. Cakap dengan mayat tu je. Okey. Okey, terima kasih. Okey, cantik soalan ni. Sebab ada dalil Nabi kata, kita pergi ziarah kubur, lalu kat tepi kubur pun bagi salam. Ya assalamualaikum ya ahli dia. Assalamualaikum wa ahli kubur. Kan? Apa tu, semoga aku doakan kalian, doa kalian pun sejahtera. Aku pun akan pergi bersama engkau juga nanti. Itu bahasa Melayu kita kan. Cuma Nabi kata, alam barzah ni siapa bagi salam dia tahu, yang mai tu dia kenal, dia tahu. Jadi dia khilaf tu tadi, dah bagi salam pun dengar, boleh menyembang lah. Kalau betul dalil kalau menyembang tu pula, mesti sahabat-sahabat tak ada suatu riwayat Nabi sembang dengan jenazah apa kubur ni. Kalau sahabat tak buat apa, Nabi tak buat, isteri Nabi buat kan, disayang suami dia ni, takkan dia tak keluar pergi sembangkan kubur Nabi. Tak pun Abu Bakar, Umar, Osman, tak pun tabi'i, tabi'ut tabi'i, 4 mazhab kita tak ada pun. Jadi kalau betul 4 mazhab, boleh dari 4 mazhab apa kata boleh sembang ahli kubur, tak jumpa kan. Lepas tu kan, nak kiaskan nak apa pun dia mesti tengok balik. Betul bagi salam tu dengar, orang alam barzah tu dengar kita bagi salam, sekadar salam saja. Tapi lebih daripada tu tak dinyatakan. Allah Alam kan. Cerita lah. Kalau telefon ni, nombor telefon tu cakap, kita dengan dia lah, orang lain tak dengar. Tu bahasa kita mudah lah. Allah Alam. Lepas tu itu benda ghaib. Nabi tak abad dengan jelas. Sami'na wa ata'na, yang seperti mana yang Nabi bawa kepada kita. Agama ni tak boleh kita melangkaui pada dalil-dalil yang ada. Bila buat lagu tu, timbul ajaran sesat nanti. Allah Alam. Ada tanya lagi tu kan? Tak ada, insyaAllah kita pendidikan ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.